Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya nak jujurlah dekat korang semua. Sepanjang saya buat video dekat channel YouTube Mona Lisa ni dari tahun 2019 kalau macam tu tak silap saya, dah banyak jenis earphone saya dah try. Earphone wired biasa, earphone untuk gaming, truly wireless earbuds, truly wireless gaming earbuds dan banyak lagi dari brand yang berbeza lah kan. Dan apa yang saya perasan is that saya dah rasa hilang excited bila ada keluar produk baru. Contoh macam earbuds baru, earphone baru. Rasa excited tu dah tak ada sangat. Bukan sebab saya tak bersyukur. Memang saya bersyukur saya dapat peluang untuk nak try banyak jenis produk dari banyak brand. Tapi apa yang saya perasan is that kebanyakan earphone yang keluar ataupun earbuds yang keluar ada masalah yang lebih kurang. Okay? Tak kisah dari segi dia punya audio quality, build quality, design, comfort. Mesti ada benda yang tak cukup bagus. Dan ni mungkin juga disebabkan diorang nak potong cost lah kan. Diorang kena sacrifice something dekat produk tu untuk nak buat dia jadi more consumer friendly. Dan benda tu bukan salah. Cuma yelah, ada je yang saya tak suka. Sampailah saya dapat sepasang earbuds ataupun earphone ni yang boleh kata perfect dah. Tapi dia still ada dia punya tapi tu. Dan kalau korang nak tahu apa yang kurang dengan earphone perfect ni, dan jangan pergi mana-mana, anda bersama saya Adli di channel YouTube Mona Lisa. Jom. Jadi ada sebuah brand audio hantar salah satu IEM diorang untuk saya review dalam video ni. Dan untuk pengetahuan korang, IEM ni maksud dia in-ear monitor. Earphone yang macam saya pakai ni, yang selalunya dia akan hook dekat telinga kita. Dan selalu orang guna dia untuk audio monitoring, audio mastering, ataupun yang korang tengok konsert yang artis ataupun band pakai kan dekat telinga dia. So basically dia lebih kepada music lah, sebab dia punya clarity dengan detail dia tu bagus. Tapi untuk SIMGOD EM2 Roselle series ni, diorang marketkan earphone ni as a gaming IEM, gaming in-ear monitor. So bila saya dengar nama dia tu, which is ialah dia gabungkan IEM dengan gaming punya feature, which is selalu kalau earphone gaming ni dia lebih kepada bass lah kan. Jadi bila dia gabung clarity dengan detail yang ada dekat IEM, dan dalam masa sama diorang juga bagi option untuk kita nak tambah bass dekat IEM tu, saya jadi excited. Design dia memang cun gila. Sekali tengok nampak macam IEM dari Sennheiser tau. So dekat bahagian luar ni ada metal piece dengan sedikit branding, manakala untuk keseluruhan body dia mainly dia guna transparent plastik je lah untuk estetik dan juga nak kurangkan berat. Jadi kita boleh nampak lah dia punya internal sama macam kebanyakan IEM yang ada dekat market sekarang. And then dekat dalam dia ni ada Knowles 33518 balance armature 10mm gabung pula dengan copper nozzle. Memang audio quality dia ni memang padu. Personally, design dia ni sangat clean dan nampak professional. Plus, kabel yang dia bagi ni pun memang matching lah dengan dia punya earphone. So, kabel yang dia bagi ni braided kabel yang guna pattern lebih kurang dengan kebanyakan IEM yang ada dekat market sekarang. Dia juga guna 2-pin design untuk nak connect dia dengan earphone sendiri. Lepas tu, nothing special sangat. Cuma dekat dalam dia ni, dia guna silver plated wire. Lepas tu dekat bahagian audio jack ni, macam yang korang nampak, dia ada metal sleeve dekat bahagian luar dia tu. So, memang nampak premium. Beralih kepada kotak pula, SIMGOD juga bagi kita presentation yang nice masa kita nak buka. Ada envelope semua ni. Lepas tu diorang juga sediakan kita satu carrying case yang special ni. Dari segi build quality dan finish untuk case ni memang mantap lah. Tak ada benda yang saya nak komplain. Dan untuk material dia pula, dia guna material seakan-akan kulit. Selain tu diorang juga bagi kita satu pin ni yang ada design seakan-akan Game of Thrones dah. Dan ni first time tau saya unboxing earphone ataupun earbuds yang bagi kita enamel pin macam ni. So bagi saya ni a nice touch lah yang diorang letak. And then diorang juga sediakan 6 pasang ear tips, 2 set berlainan, dan by right ear tips ni akan bagi kita sound yang berbeza. Macam set 1 ni dia ada 3 size dan akan bagi sound signature yang more natural dan clear. Manakala untuk set 2 ni dia ada 3 size juga dan akan bagi kita lebih bass masa kita guna. So driver yang SIMGOD decide untuk guna dekat EM2 Roselle ni, dia support frekuensi 20Hz sampailah 20kHz dengan resistance 32 ohm. Dan overall masa saya guna EM2 Roselle ni, memang audio yang dihasilkan oleh earphone ataupun earbuds ni memang clear dan detail. Dan walaupun korang kuatkan volume, even max volume sekalipun, dia memang tak ada masalah distortion langsung, which is agak
yelah surprise lah masa saya try dengar tu kan. Memang saya dah kuatkan gila-gila tapi dia tak ada pun distortion, detail dia tak hilang. Kalau nak compare dengan earphone ataupun earphone gaming, selalunya kalau kita dengar pada volume yang normal lah kan, volume biasa-biasa ni memang dia okey, tapi bila kita start kuatkan volume tu, dekat situ korang boleh bezakan lah dia punya audio quality. Sebab selalunya earphone biasa ataupun earphone gaming ni dia dah start hilang detail, dia start hilang clarity pada volume yang kuat sebab driver dia dah memang tak boleh nak handle lah bukan frekuensi lah, volume yang tinggi macam tu. Tapi masalah tu tak ada dekat EM2 Rollshield ni. Dan saya dah test earphone ni menggunakan kedua-dua set ear tips yang diorang bagi, dan memang betul lah macam description diorang. Untuk set 1 audio signature ataupun audio profile yang saya dapat tu, dia nak kata flat tak juga. Okay, dia punya highs dengan mids dia tu lagi menonjol compare dengan dia punya bass. Tapi bila saya switch je, saya tukar kepada set 2, bass tu tiba-tiba jadi makin kuat, makin pronounce, lagi jelas lah dia punya bass tu. Tapi dia punya highs dengan mids tu still menonjol, cuma ditambah dengan bass sikit. Saya tak tahulah diorang buat macam mana. Cuma perbezaan tu tak adalah terlalu ketara. Memang korang kena betul-betul dengar baru korang boleh perasan. Dan untuk bass dia pula, dia bukanlah bass yang punchy macam gaming earphone. Sebab bass ni dia berpecah kepada 3. Dia ada sub bass, which is bass yang paling rendah sekali, paling low sekali. Lepas tu dia ada mid bass dan dia ada high bass. Untuk set ear tip set yang kedua ni, dia bagi kita sub bass je, dia tak ada bass yang depan-depan tu. So bila kita dengar lagu ada bass yang kuat sekalipun, bass dia datang dengan lembut, dia tak punchy sangat. So setengah orang mungkin akan suka lah kan sound profile macam tu. Macam saya personally, saya suka. Tapi untuk bass heads mungkin korang tak suka lah, sebab dia memang tak punchy langsung. Bass dia pun agak lembut. Memang ada, okay, kita boleh dengar dia punya bass, kita boleh rasa dia punya bass, tapi dia lembut je. Dia tak kuat sangat, dia tak overwhelming. Cuma ni explanation yang agak technical, jadi saya minta maaf kalau korang kurang faham ataupun saya buat korang confused. Jadi saya akan bagi explanation yang lagi ringkas lah. Okay, secara ringkas, EM2 Rollshield ni dia memang bukan untuk bass. Kalau korang ni penggemar bass, nak lagu yang ada bass, ni bukan untuk korang. Tu je saya boleh cakap. Sebab bass dia, walaupun korang dah tukar ear tips, yes memang ada perbezaan dari segi audio dia tu, tapi still tak cukup kuat. IEM yang similar dari segi sound yang saya boleh compare dengan EM2 Rollshield ni ialah TIN Hi-Fi T3 Plus. Kalau korang pernah guna, mungkin korang boleh visualize lah sikit dia punya sound profile macam mana kan. Tapi saya personally, saya lagi prefer EM2 Rollshield lah dari segi audio, sebab dia punya bass, high, mid dia semua tu saya lagi suka yang ada dekat EM2 Rollshield instead of TIN Hi-Fi T3 Plus tu. And dari segi comfort, memang dia sangat-sangat selesa, sebab dia satu, yelah dia ringan. Lepas tu bentuk bahagian dalam dia ni memang boleh kata ergonomik lah. Dia selesa bila kita masukkan dalam telinga tu, dia tak ada rasa discomfort. Selalunya earphone ataupun IEM yang saya pakai, saya tak boleh pakai lama sebab dia rasa sakit telinga lah, sakit dekat bahagian atas ni kan, sebab kena dia punya hook. Tapi untuk EM2 Rollshield ni memang saya tak ada masalah macam ni. Dan untuk pengetahuan korang, since saya dapat dia, memang ni lah daily driver saya dekat office. Dari pagi sampai petang saya pakai ni je, sebab comfort dia memang ok, sound dia pun yelah memang best. Since dia ni market as a gaming earphone / IEM, of course lah saya test dia untuk gaming kan. Lagi-lagi game FPS, dan untuk dia punya imaging memang bagus. Basically kita tahulah enemy dekat mana, dekat kiri ke, kanan ke. Cuma kalau enemy tu ada dekat bahagian atas kita, contoh kalau main Apex kan, kita duduk dalam satu bangunan, enemy dekat atas, kita susah lah sikit nak pinpoint enemy tu dekat mana. Tapi saya rasa kalau untuk game yang kompetitif pun, dia still dah cukup bagus. Disclaimer, saya ni bukanlah pakar audio sama sekali, tapi of course lah sebelum saya buat video ni saya dah study betul-betul, saya dah try banyak jenis earphone, banyak jenis IEM, gaming headphone semua untuk saya nak compare dan bagi review yang setepat mungkin lah dari perspektif saya. Dan memang EM2 Rollshield ni dia excel kepada clarity dengan detail compare dengan bass. Dia punya bass tu memang tak kuat, dan selalunya orang akan confuse bila dia yelah nak guna earphone ataupun headphone untuk gaming, dia orang akan assume dia orang perlukan headphone yang ada bass, earphone yang ada bass, dan actually benda tu tak betul juga sebenarnya. Sebab kalau earphone yang korang guna tu dia punya stereo imaging dia tak accurate, still sama juga. Tapi untuk EM2 Rollshield ni memang dia punya imaging dia bagus, tak semestinya bass dia kurang, dia tak bagus untuk gaming. Dan disebabkan dia punya bass ni tak kuat, saya tak boleh nak recommend earphone ni kepada bass heads dekat luar sana. Contoh korang nak dengar lagu, nak ada bass kuat, nak main game, nak ada bass kuat,
dan earphone ni bukan untuk korang. Tapi untuk korang yang suka sound profile yang lebih natural, dan korang akan enjoy lah masa guna EM2 Roshan ni. Cuma satu benda yang korang kena take note, dia punya high frequency ni kadang-kadang dia lebih extended, dan maksud extended ni dia macam mana cakap, dia menonjol lah untuk sesetengah lagu ke, time korang tengok movie ataupun main game, bergantunglah movie, game, lagu macam mana yang korang dengar, dia akan bunyi sedikit tajam dan kurang selesa, tapi dia tak setajam contoh macam KZ ZSN Pro. Kalau korang pernah pakai yang tu lagi tajam compare dengan EM2 Roshan ni. Kalau ikutkan, memang SIM God EM2 Roshan ni boleh kata perfect dah untuk semua benda yang kita nak guna dia. Walaupun kabel dia ni tak ada mikrofon, tapi saya rasa ni bukan isu yang besar since kabel dia ni detachable. Jadi korang boleh je cari kabel lain yang ada mikrofon kalau korang nak guna dia dekat smartphone kan. Cuma yang isu sekarang ni ialah dia punya harga. Sebab kalau korang nak dapatkan SIM God EM2 Roshan ni, korang kena habiskan sebanyak RM499. Yes, RM499. Gila betul. Korang kena faham, saya genuinely suka produk ni. Okay, dari segi design, build quality, comfort, audio quality, detail dia, semua benda memang saya suka. Tapi dengan harga RM499, saya rasa saya tak boleh nak recommend lah dekat korang semua. Sebab bukan apa, pada price point dia ni ada banyak option lain. Contoh dari brand Moondrop, brand KZ, brand Salnotes dan banyak lagi, dan saya yakin korang boleh dapatkan dengan harga yang lagi murah daripada RM499. Macam saya cakap tadi, korang boleh dapatkan Tin Hi-Fi T3 Plus. Yang tu sound profile dia lebih kurang lah macam yang ni, cuma pada harga RM230 lebih kurang macam tu. So separuh harga untuk EM2 Roshan ni. Tapi kalau korang nak full package, design cantik, kotak pun cantik, tak tahulah korang nak buat apa dengan kotak, tapi korang nak full experience, full package dia dan detail yang lebih sikit, base pun lebih sikit, dan korang decide sendirilah berbaloi ke tak untuk nak habiskan RM499 untuk SIM God EM2 Roshan ni. Bagi saya, untuk saya nak suggest dekat korang, saya tak boleh nak suggest sangat lah, saya tak boleh nak recommend sangat sebab option lain lagi banyak macam yang saya mention tadi. So tu je untuk video kali ni. Saya harap video ni membantulah untuk korang nak decide earphone macam mana yang korang nak guna, ataupun ialah perbezaan antara IEM yang saya explain tadi. Dan kalau korang rasa video ni membantu, korang suka video ni, dan apa kata korang tinggalkan like, subscribe pada channel YouTube Monaliza kalau korang belum subscribe lagi, dan terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Jadi itu sahaja dari saya, Adli, di channel YouTube Monaliza. Bye-bye. Jumpa lagi.